sakit yang pakcik rasa, panas pedih tu, berpindah dekat Cik Bunga, tapi di bahu sebelah kanan. Hai, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Kembali lagi bersama dengan saya di dalam channel ini. Channel mana lagi kalau bukan Cik Wan Channel. Dalam episod seram mistik Cik Bunga, malam ini Cik Bunga akan berkongsikan kisah seputar pengalaman Cik Bunga berdepan dengan gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk astral ketika mengurut ataupun selepas mengurut individu tertentu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Cik Bunga nak ingatkan anda, jangan lupa untuk like, subscribe dan hit the notification button bell. Jika anda tidak melakukan itu, makhluk ini akan datang mengganggu hidupmu. Okey, baiklah. Cik Bunga nak kongsikan pengalaman Cik Bunga ketika mengurut orang ya. Sebab alhamdulillah, selain pada salah satu daripada kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Cik Bunga adalah kebolehan untuk mengurut kan. So sebenarnya Cik Bunga bukanlah full timer ke part timer dalam mengurut ni. Sebenarnya Cik Bunga akan hanya mengurut bila keadaan tu betul-betul memerlukan ke, terdesak sangat ke, ataupun orang memang kata tak ada siapa nak tu ke, lebih kurang macam tu lah kan. Bukannya aku suka-suka nak mengurut orang, kata memang boleh buat duit mengurut ni, tapi dik penat dik, banyak pakai tenaga dik. Kau ingat tak penat? Kau badan yang jenis bukan body shaming je, kau badan yang jenis size XXXXX dan ke atas tu, yang XXL ke atas tu, dia seorang je. Aku dah tak boleh nak urut dah tak lalu. Dah macam itu kan. Alright, sebenarnya banyak cerita orang kata bukan cerita, pengalaman yang Cik Bunga lalui sebenarnya. Cik Bunga mengurut orang sebenarnya bukan mudah ya. Mengurut orang ni selain pada menggunakan tenaga fizikal kita, tenaga kekuatan bertangan kita lah, tenaga kederat kita. Sebenarnya ini juga melelahkan dari segi tenaga dalaman lah, tenaga batin, energi batin kita lah sebenarnya. Lebih lagi kalau kita mengurut orang yang salah. Maksud Cik Bunga, orang yang salah itu ialah mereka yang ada mengamalkan ilmu-ilmu tertentu, yang ada pendamping dia, sama ada secara sedar ataupun tak sedar. Dan kebanyakan yang Cik Bunga berdepan atau yang gangguan-gangguan yang Cik Bunga alami sepanjang Cik Bunga mengurut orang adalah gangguan daripada pendamping yang tidak tuan punya tahu. Orang kata macam turun-temurun, dia tak tahu dia, wah kuatnya angin, takut pula aku. Yang apa, dia tak tahulah dia sebenarnya ada benda tu kan. So yang first Cik Bunga nak cerita adalah pengalaman didatangi sesosok makhluk berpakaian pendekar. Nak jadikan cerita, masa tu Cik Bunga ada urut seorang pakcik ni dekat area Stesen 18 Pekalan, Ipoh. Lama lah, cerita lama lah juga kan. Cik Bunga urut dia 3 hari berturut-turut. Masa tu Cik Bunga duduk dekat Stesen 18 lah. Cik Bunga juga kat sana sebab kerja kat sana dulu, pernah bekerja di Despo Stesen 18 masa tu. So orang salah seorang daripada manager dekat kerja dekat Despo tu yang kenal Cik Bunga, ada kenalkan
pakcik ni lah dengan Cik Bunga sebab dia pun manager, orang kata kira manager department dekat tu pun pernah mengurut dengan Cik Bunga. So dia tahu, dia kata okey kan, so that's why dia recommendkan lah pakcik ni. Sebabnya dia kata jiran-jiran dia lah juga. So Cik Bunga pun pergilah pakcik ni, dia tampil. Saya tu lupa dah Cik Bunga. So Cik Bunga pun pergilah kan ke rumah pakcik tu. First impression yang Cik Bunga dapat masa datang ke rumah dia, Cik Bunga dapat, kan Cik Bunga sensitif. So Cik Bunga first sampai kat pintu pagar rumah, Cik Bunga boleh masuk je dalam rumah. Cik Bunga boleh, orang kata Cik Bunga rasa macam ada, Cik Bunga boleh merasakan kehadiran ataupun keberadaan makhluk itu dalam rumah tu. So macam Cik Bunga rasa macam okey lah, tak apa lah kot kan. Sebab yelah kita niat nak ngurut orang ni tak tolong kan. So tak ada nak fikir yang negatif biasa. Cik Bunga kadang kalau bab-bab benda macam ni, Cik Bunga tak suka nak fikir yang negatif dulu. So pergilah urut pakcik tu dalam, rasanya tak silap dan umur dia dalam lingkungan 45 ke 50 ke atas macam tu lah. Masa first dia pergi tu, Cik Bunga pergi dengan manager Cik Bunga tu sebab dia nak tunjuk rumah kat belah mana kan, takut Cik Bunga tak tahu. So pergi dengan dia lah. Manager department ni perempuan lah. So pergilah dengan dia, sampai duduk sembang apa semua kan. Lepas tu Cik Bunga tu minta izin lah untuk mengurut pakcik ni. Sambil tu Cik Bunga terangkan yang Cik Bunga akan mengurut 3 hari berturut-turut, tapi bukan bermaksud hari ni datang, besok datang. Tak, mungkin dalam hari ni, besok tak ada, besoknya baru Cik Bunga datang balik. Kita berselang macam berturut-turut tapi berselang 1 hari untuk so Cik Bunga pergi. Semua Cik Bunga minta sediakan untuk Cik Bunga apa ni, sebab Cik Bunga tak ada menggunakan apa-apa minyak yang juga khusus ya. Terus Cik Bunga cakap kan, Cik Bunga menggunakan apa yang ada di rumah orang yang Cik Bunga begitu. So Cik Bunga minta dekat dia minyak masak, lada hitam, bawang putih, bawang merah, ketuk kan, 3 bahan ni campurkan kat dalam minyak, letakkan dalam minyak tu, bagi dekat Cik Bunga dalam mangkuk kecil ke dalam piring ke kan, begitu. Tapi Cik Bunga mulakan lah mengurut tu. Mula tak apa, Cik Bunga urut. Kita urut orang kan, kita urut biasa lah. Orang tu ni kadang kan dia ni dah tak boleh nak jaga makan, kadang biasalah angin kan, adalah orang kata urat yang tersimpul sana sini, angin kat mana-mana, biasalah kan. So Cik Bunga tu urut padat. Lepas tu tengok first day ni tau, yang first day mula Cik Bunga datang, urut tapi tiba pakcik tu kata panas. Panas, panas, udah sakit, pedih kata dia. Cuma nanti ni kan, yang manager department Cik Bunga ni pun pelik juga tengok Cik Bunga kan, sebab selama dia selama dia pernah berurut dengan Cik Bunga, tak pernah mula dia kata macam tu. So dia pun pelik, tengok macam sakit pakcik, panas. Saya tak pakai minyak panas pakcik, saya pakai minyak biasa ni, minyak masak je pakcik. Aku panas katanya. Udah aku dah tak lalu. Aku panas, betul. Cik Bunga pelik juga, kenapa macam ni kan. So berhenti kejap, lepas dah agak lama sikit, Cik Bunga tanya lah, pakcik boleh saya teruskan ke? Tak banyak dah, sikit je lagi nak urut kan. Cik Bunga urut. Sebenarnya kita ada lagi 2 hari dan baki untuk berurut tu. So Cik Bunga dalam 3 hari tu Cik Bunga akan mengurut full satu badan. So time tu memang dah urut apa semua lah. Masa dia pakcik ni kata panas, masa Cik Bunga urut dia dekat bahu, Cik Bunga urut di bahagian bahu masa tu. Cik Bunga ingat ni, Cik Bunga urut dia dekat bahu lah kan. Dia kata tak payah
Ayalah nantilah kan. Cik Bunga pun stop lah ubat pakcik tu. Sebab yelah dah itu permintaan pakcik tu kan. Sebab dia sebab rasa panas tu ke pedih panas pedih macam tu lah dia cakap dengan Cik Bunga masa tu kan. So Cik Bunga pun stop. Yelah, kita hormat lah sebabnya itu adalah permintaan dia kan. Takkan kita tak paksa juga. Tak boleh pakcik, kita kena tetap teruskan juga sisi first ni sebab ini first kan. Kita tu tetap kena teruskan. Tak boleh, takkanlah Cik Bunga nak paksa macam tu kan. Macam tak behave lah kalau Cik Bunga buat macam tu. So Cik Bunga pun stop. Baiklah, okay. Kalau macam tu malam ni sampai sini je lah dulu, kata Cik Bunga kan. Besok tak silap Cik Bunga besoknya Cik Bunga datang kan. Awal-awal tadi kan Cik Bunga kata 3 hari berturut-turut, tapi Cik Bunga kata berselang lah kan. Sebab kan Cik Bunga pun kerja kan masa tu. Nasib baiklah luck besok tu Cik Bunga shift pagi. So Cik Bunga WhatsApp lah dekat anak pakcik tu lah, kata yang Cik Bunga ni untuk untuk hari kedua tu boleh teruskan lah sesi dia. Okay, malam tu juga ya, Cik Bunga WhatsApp itu masa Cik Bunga dah balik lah. And then WhatsApp group kerja bagi tahu yang jadual shift tukar apa semua kan, whatsoever lah. Tapi masa dekat rumah pakcik tu lah, ni masih lagi yang malam yang first tu lah kan. Lepas Cik Bunga dah stop berhenti urut tu, okay, Cik Bunga dengan Cik Bunga punya department manager tu, kita nak balik lah kan. Sebab time tu pun dah pukul 10 lebih, dekat pukul 11 ni tu lah. Pertama pula dua-dua besok shift pagi kan kerja. Time tu Cik Bunga baru tahu lagi Cik Bunga shift pagi. Minit yang kawan Cik Bunga tu, manager department tu, dia shift pagi besok kan. So nak bangsu lah. Walaupun rumah dia sebenarnya selang 2 biji rumah je daripada rumah pakcik tu. Sebab kan Cik Bunga beritahu yang pakcik tu ialah kira jiran-jiran manager department Cik Bunga tu lah. Okay, so nak balik tu pakcik tu hidangkan lah. Kita orang macam biasalah kan, TU panas, TU ke masa tu, kalau tak silap Cik Bunga TU ke teh panas ke, tak lebih kurang macam lah, tapi teh lah. Lepas tu adalah biskut-biskut kering sikit gitu kan. Biasalah biskut keping apa, macam kuih-kuih sikit lah gitu orang kata kan. Tu buat cicah-cicah kan. Satu perangai Cik Bunga macam itu, macam satu pantang lah yang orang kata yang Cik Bunga amalkan daripada dulu sampai sekarang kan. Setiap kali Cik Bunga pergi, kalau Cik Bunga yang pergi ke rumah orang untuk mengurut dan tuan rumah hidangkan, tak kisahlah air ke apa ke, terus terang Cik Bunga cakap kat sini, Cik Bunga takkan minum, Cik Bunga takkan minum, Cik Bunga takkan makan. Itu tak tahu kenapa Cik Bunga pun tak tahu kenapa, macam seolah benda tu is natural tau, natural semua jadi. Tiba-tiba Cik Bunga akan benda tu jadi macam pantang untuk Cik Bunga lah. Orang kata pantang larang yang tak boleh dilanggar je, macam tu lah, lebih kurang lah kan. Macam mana nak cakap ya, tak, Cik Bunga sendiri pun suka nak jelaskan kenapa dan mengapa jadi macam tu, kata kan. So, seolah benda tu macam Cik Bunga memang dah tahu. Cik Bunga bila mengurut ke rumah orang, Cik Bunga tak boleh nak minum ataupun makan yang apa dihidangkan oleh tuan rumah. Okay, ada sebab-sebab dia mengapa ke apa semua. Kalau Cik Bunga ingat, mungkin Cik Bunga akan ceritalah kenapa dan mengapa. Okay, so Cik Bunga Cik Bunga kata terima kasih je makcik, tapi dah lewat sangat ni, nak kena gerak balik. Takkan Cik Bunga nak kata tak makcik, saya tak boleh hantang ni, saya tak boleh. Takkan kita cakap yang tu. Takutlah pula nanti tuan rumah macam berkecil hati ke apa. Cik Bunga bisik lah dekat Cik Bunga tak bisik, Cik Bunga WhatsApp ke member Cik Bunga tu lah, manager department tu, bagi tahu kat dia, akak minumlah sikit apa
Ibu tak boleh minum, kata Cik Bunga gitu kan. Ibu tak boleh minum, pantang. Takut nanti pakcik tu tak elok, Ibu pun sakit sekali. Macam tu kata Cik Bunga kan dalam WhatsApp tu. Okey, manager department Cik Bunga tu pun pandang Cik Bunga, dia senyum lah, dia senyum, dia angguk. Maknanya dia faham lah. Dia minum sikit je. Lepas tu kita orang balik. Okey, balik, sesampainya dekat rumah, first day, malam yang pertama, Cik Bunga dah, orang kata, dia belum lagi orang kata yang gangguan yang jenis hardcore ke, dia muncul ke apa. No, it's not. Yang first day, orang kata yang malam pertama ni, ingat tak Cik Bunga cakap pakcik tu kata dia rasa sakit dekat bahu masa Cik Bunga pegang sentuh bahu dia. Kalau tak silap Cik Bunga bahu belah kiri. Okey, Cik Bunga sentuh bahu belah kiri. Balik tu, lepas Cik Bunga mandi, sakit yang pakcik rasa, panas pedih tu, berpindah dekat Cik Bunga, tapi di bahu sebelah kanan. Cik Bunga rasa sakit tu kat bahu belah kanan. Hati Cik Bunga masa tu macam terdetik juga, macam aku ada langgar pantang ke? Tak ada rasanya kan. Kenapa tak ada apalah kot. Okey, Cik Bunga cuba menolak, apa orang kata, menolak pemikiran negatif gitulah kan. Macam Cik Bunga macam mungkin ada aku silap apa ke, bak kata orang Perak terpolak mana-mana ke kan. Cik Bunga fikir macam tu. Tapi jauh di sudut hati Cik Bunga dah dapat merasakan sesuatu. Kenapa bau Cik Bunga tu sakit sebelah kanan, sedangkan pakcik tu masa Cik Bunga urut di bau sebelah kiri. Okey, Cik Bunga memang pelik lah. Macam dia bukan, orang kata tak adalah macam pakcik tu sampai meronta kata panas pedih apa tu semua, tak ada. No, cuma Cik Bunga rasa macam, korang tahu tak, rasa sengal tulang tu, macam sengal tu, macam bukan semut tu, dia macam sengal lah. Korang rasa macam tak larat, macam itulah, habis korang macam itulah rasa kat bahu Cik Bunga tu. Okey, Cik Bunga macam tak ada apalah kan. Cik Bunga malas nak fikir kan, macam tu, malas nak fikir. Okey, Cik Bunga pun tidur. Terus Cik Bunga cakap malam tu Cik Bunga tidur memang tak lena, orang kata tak tenang, tidur ayam je. Tapi masa tu Cik Bunga fikir mungkin sebabkan Cik Bunga rasa bahu Cik Bunga tu lenguh. Fikir jugalah hati, mungkin sebab Cik Bunga dah tentu agak quite long jugalah Cik Bunga tak mengurut orang kan. And then tiba-tiba Cik Bunga mengurut pula. Sebabnya badan pakcik tu kurus je. Cuma jenis, korang tu tak jenis badan yang tegap, badan tegap lah, mantap lah. Orang kata isi dia tegap, walaupun dia kurus tapi padat tau dia punya badan tu. Mungkin suatu masa dulu, masa muda-muda, kerja berat ke apa, wallahu-alam lah, tak tahulah kan. Okey, memang tak tenang Cik Bunga tidur tu, tak lena. Tapi Cik Bunga fikir mungkin sebabkan sakit bau tu kan. Cik Bunga panas, Cik Bunga rasa gelisah tidur. Cik Bunga rasa macam ada orang parti apa semua kan. Tapi Cik Bunga tentu bukan abaikan, tapi Cik Bunga sebenarnya tak perasan pun dia punya sign tu tau. Dia punya sign tanda-tanda awal dia tu. Okey, right, besok pergilah kerja macam biasa, bla 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 bla. Lepas tu Cik Bunga baliklah, dah petang habis shift kan. Sebabnya masuk pukul 7 pagi, balik pukul 4 petang kan. Tapi selalunya Cik Bunga akan balik 6.45 je tu lah. Biasa kita lepak-lepak, hang out dulu kat mamak apa semua kan. Balik, and then Cik Bunga WhatsApp lah manager department, sebabnya hari tu busy. Cik Bunga pun tak ada jumpa dengan manager department tu lah, kawan Cik Bunga tu.
So Cik Bunga pun WhatsApp je lah, tanya dia, akak malam ni akak boleh temani Ipui ke pergi rumah pakcik tu nak urut kan. Lepas tu kawan Cik Bunga tu katalah, tak dapat lah malam ni, akak ada hal katanya. Tapi tahu kan rumah dia mana kan, boleh kan pergi seorang kan. Tak apa, sebelum akak keluar, akak nak keluar dalam pukul macam lepas maghrib macam tu lah katanya kan. Lebih kurang macam tu lepas maghrib, dalam pukul 8 macam tu ke. Ipui datang lah, Ipui datang, akak hantarkan ke rumah pakcik tu. Sebanyak akak nak keluar ni, akak ada hal katanya kan. Biasalah orang berkeluarga, takkanlah kita nak, alah akak ni kan, kita nak fikirlah juga kat situ kan. Okay, so Cik Bunga pun pergilah, balik kerja tu kita dah rehat, dah mandi apa semua. Tapi sengal bahu tu masih tak hilang tau. Memang hari tu Cik Bunga buat kerja pun tak boleh nak concentrate dekat dalam back office, tak boleh nak concentrate. Tengah tengok barang, cek barang pun tak boleh nak concentrate. Memang tak boleh concentrate sebabnya mikirkan kat lenguh bahu tu. Alright. Malam tu pergilah apa ni, kawan Cik Bunga yang manager department tu dah dia hantarkan Cik Bunga ke rumah pakcik tu. Lepas tu dia pun pergilah teruskan dia punya hal dia tu lah kan. Tak ada pula Cik Bunga nak tanya hal apa ke, tak kuasa lah, aku bukan kerja aku kan. Why, kenapa pula aku nak sibuk kan. Alright. Lepas tu Cik Bunga pun pergilah rumah pakcik tu. Macam biasa Cik Bunga sampai, memang Cik Bunga rasa macam first sampai memang tak selesa lah rumah pakcik tu. Okay, so lepas tu Cik Bunga tanya, makcik, yang minyak semalam tu yang saya pesan simpan tu ada ke tak? Kan? Sebab minyak tu dah adalah ayat-ayat tertentu yang Cik Bunga dah baca kan dekat minyak tu lah. Orang kata seeloknya memang kita pakai balik lah. Selalunya memang Cik Bunga akan pesan simpan, ataupun selalunya memang Cik Bunga pesan simpan lah kan, kalau kita nak berurut. Kalau Cik Bunga berurut tu 3 hari berturut kan, Cik Bunga minta simpan lah. Okay, macam tu kata ada. Walau keluar pakcik ni, lupa Cik Bunga nak beritahu, pakcik ni sebenarnya dia dia bukan stroke, dia tak pasti apa penyakit dia, tapi dia terbaring je lah. Dia bukan tak boleh berjalan, tak boleh bangun, orang kata terlantar je, no. Tapi bila dia nak berjalan tu apa semua agak quite difficult, macam tak boleh lama-lama kan. So risaulah juga ada apa-apa ke. So dia nak orang kata berurut apa semua kan. Okay, lepas tu Cik Bunga pun pergilah dekat tempat pakcik tu baring. Cik Bunga, pakcik, izin ya saya nak teruskan mengurut pakcik ni kan. Pakcik dia kata, yelah katanya. Cik Bunga pun urutlah. Memang kebiasaan Cik Bunga bila selalu mengurut, Cik Bunga akan baca selawat Al-Fatihah tu biasa. Tu adalah pembukaan. Selawat Nabi, 3 kul. Lepas tu ayat kursi, dengan niat semoga pakcik ni sembuhlah, atau sekolah-sekolah yang Cik Bunga urut ni sembuhlah. Okey, penutup dia sebelum Cik Bunga settlekan setiap kali sesi urut mana pun, pembukaan Al-Fatihah, penutup pun Al-Fatihah. Lain orang lain cara lah, wallahualam, tapi ini cara Cik Bunga bila mengurut. Okey, Cik Bunga pun start. Okey, it's going smooth, tak ada apa-apa. Pakcik tu pun okey, urut. Cik Bunga urut lah, urut. Bila sampai Cik Bunga, sebab setiap bacaan yang Cik Bunga amalkan sambil mengurut tu, Cik Bunga akan setiap ayat tu Cik Bunga akan baca sebanyak 6 kali. Satu ayat 6 kali. Okey, bila sampai part Cik Bunga baca ayat kursi first, okey, masuk untuk ulang bacaan yang kedua kali, ulang dia. Pakcik tu dah start react lain macam. Dia lain, dia macam dah start macam menggeliat. Orang tu tak macam cacing, kepanasan apa semua tu lah orang kata kan. Macam ya tahu orang kata menggeliat, macam menggeliat, menahan sakit ke panas ke pedih. Wallahualam. Lebih kurang macam itulah, wallahualam lah. Cik Bunga nampak ni, tapi Cik Bunga tu tak teruskan urut sambil bacaan tu lah. Cik Bunga akan baca dalam hati lah sambil tu kan, urut.
urut sampai tiba-tiba pakcik tu tepis Cik Bunga. Dia tepis ya. Tepis tu bukan tepis biasa tau. Kau tahu tak, backhand. Dia backhand aku. Sebab time tu Cik Bunga urut di bahagian belakang, dekat bahu dia, dekat bahu lah, bahu tengkuk dia apa semua tu. Dia backhand aku. Memang Cik Bunga macam, "Oi, apa sal cik ni dah hati kan? Haram betul. Kita menumpah lah dah hati kan. Gila kau, orang backhand kita. Kau derat dia macam mana pula kan?" Tapi muka ni senyum macam, "Kenapa cik sakit ke?" Dalam hati haram ni untuk ni aku kan. Biasalah, kita dah hati cakap lain, mulut cakap lain. Itulah manusia. Kan. Right. Aku panas nak sakit. Kau nak mampuskan aku ke? Katanya macam tu dekat Cik Bunga. Cik Bunga macam, "Ya Allah pakcik, saya nak urut pakcik. Bukannya saya nak buat macam apa yang pakcik cakap tu. Pakcik ni kenapa? Kalau sakit bagi tahu, janganlah marah macam ni," kata Cik Bunga macam tu kan. Okey. Dia jeling, dia penuh, dia cegi mata macam tu dekat Cik Bunga kan. Dah hati Cik Bunga dah terkeluar dah. Ni bukan pakcik ni. Bukan dia ni. Bukan. Kata Cik Bunga macam tu. Okey. Cik Bunga diam. Cik Bunga kata, apa tu? Cik Bunga tarik nafas. Cik Bunga selawat. "Pakcik, saya nak teruskan ni. Pakcik sabar, tahan sikit ya." Tu dia diam. Cik Bunga pegang, Cik Bunga urut tadi. Sambung urut. Okey, dia senyap tau. Sebab apa tadi tu? Cik Bunga tak baca apa-apa. Sebab Cik Bunga dah hati. Cik Bunga hati dah tergerak, dah kata yang kat depan Cik Bunga sekarang bukan pakcik tu. Okey. Tu Cik Bunga macam nak menduga lah. Nak pastikan betul atau tak apa yang Cik Bunga terdetik dalam hati masa tu kan. Okey, Cik Bunga tak baca apa-apa ayat. Cik Bunga urut je. Urut. Dia diam. Sambil urut tu kan. Pasal tak, ekor mata kita ni kan kadang kita boleh nampak kan daripada ekor mata kita ni. Dari ekor mata Cik Bunga, dekat juru rumah pakcik tu, Cik Bunga nampak ada seorang lelaki. Tapi Cik Bunga tak perasan. Bukan tak perasan, tak nampak dengan jelas lah. Sebab ruang bahagian yang Cik Bunga nampak tu daripada ekor mata Cik Bunga tu, itu di sudut nak ke dapur. So agak gelap sikit kat situ. Daripada sebenarnya kita nampak dari ekor mata kan, macam sekilas, seimbas macam tu kan daripada ekor mata. Dan Cik Bunga dapat pastikan daripada ekor mata Cik Bunga, daripada kelibat tu, bermayang tu, bukan lebih kurang macam tu lah. Cik Bunga boleh pastikan yang itu adalah, alhamdulillah, seorang lelaki. Biasanya dia agak tinggi. Okey, situ Cik Bunga urut. Settle lah orang kata kan. Settle. Habislah settle untuk malam kedua tu. Okey, macam biasalah Cik Bunga cakap lah, pakcik rehatlah, tidur apa kan. Jangan pula mandi, biarkan minyak ni masak dalam badan apa semua. Yelah, kata, yelah nak ya, minta maaf lah ya, katanya. Cik Bunga pelik juga, minta maaf. Tak ada apa lah pakcik tu, perkara biasa. Kena terajang pun saya pernah, kata Cik Bunga kan. Tapi pakcik tu muka macam, korang tu tak muka clueless, muka yang apa maksud budak ni kan. Lebih macam tu lah kan. Cik Bunga pun okey, duduk. Sambil tu dah cakap dengan makcik tu kan nak balik. Okey, Cik Bunga pun keluar. Time tu anak lelaki dia, bukan anak lelaki dia, anak lelaki dia ke menantu lelaki dia ke dengan anak perempuan pakcik ni. Yang pasti anak perempuan pakcik ni. Okey, macam hantar Cik Bunga keluar lah kan. Kita nak balik kan. Tetamu nak balik biasalah kadang tuan rumah iring sampai ke pintu rumah ke apa. Ini dia ikut sampai keluar. Lepas tu macam dia ada benda dia nak cakap tu, tapi dia tak nak cakap dalam rumah, nak tunggu kat luar kan. Okey, dah kat luar, Cik Bunga kata, saya nak gerak dulu lah kak, nak balik, kata Cik Bunga tu kan, dekat anak pakcik tu lah, anak pakcik makcik tu, anak perempuan dia tu. Sambil tu suami dia temankan lah,
Dik, kejap dik, ada benda nak cakap ni, katanya kan. Benda apa kak, katanya. Macam ni, katanya. Pagi tadi kan lepas abah kak cerita lah, katanya kan. Dia pelik, katanya. Kenapa tangan kamu urut dia, katanya kan. Kejap tangan macam mula tangan lembut je. Tangan lembut, orang kata kulit yang lembut lah, kata kan. Kejap lembut, kejap tiba-tiba tangan kamu kasar, kejap lembut, kejap kasar, katanya kan. Lepas tu yang dia kata ada satu part tu, katanya, yang pakcik tu sebelum dia mungkin blank terus ke apa ke, yang dia rasa panas pedih tu kan, dia kata masa tu dia rasa macam tangan Cik Bunga tu masa tu kasar macam tangan orang tua, katanya kan. Dan panas tangan Cik Bunga tu, panas ibarat macam tangan panas, tangan kita ni panas, kita lekat dekat badan kita ke dekat badan orang ke kan rasa panas tu macam pijau apa semua tu, dia terasa lah dekat orang yang kita tekapkan tangan kita yang panas tu. Macam tu, katanya. Okey. Oh kak, biasalah tu, kata Cik Bunga kan. Saya mengurut bukan kosong, katanya. Kata Cik Bunga kan macam tu. Saya mengurut bukan kosong kak. Okey. Anak pakcik tu pun faham lah maksud apa ni Cik Bunga kan. Okay, Mam tadi, katanya. Lepas tu sambung lagi, mungkin itu hanya mukadimah dia kot kan. Cik Bunga pun tak pastilah. Lepas tu baru dia buka cerita. Itu pun sebabkan suami dia macam bagi isyarat lah, macam bagi hint macam macam tu kan. Okay, cerita macam bunyi orang mengamuk dalam rumah, macam bunyi pinggan mangkuk, periuk apa semua ni, bising lah, macam mengamuk, mengarang, mengumbar-umbar barang, baling-baling barang, jatuh barang. Itulah kan, selama ni tak pernah, katanya, tak pernah pula. Tapi lepas berurut dengan Cik Bunga malam tadi, jadi macam tu, katanya. Cik Bunga pun cakap lah, wallahualam lah kak, saya pun tak berani nak cakap apa kan. Saya ni tidaklah tinggi ilmunya, kata Cik Bunga. Saya pun apa yang ada, apa yang termampu saya buat, kata Cik Bunga cerita kan. Okey. Yelah, akak je nak cerita tu je lah, nak bagi tahu kan. Sebabnya pelik juga, akak dengan mak pun pelik juga sebenarnya, abang pun pelik juga, katanya. Tak pernah je macam tu, katanya kan. Oh, tu saya tak tahulah kak, wallahualam lah. Itu di luar bidang kuasa saya. Wah, tiba luar bidang kuasa. Yelah, kita mengurut mana lah kita nak tahu kan. Tapi Cik Bunga cakap juga, macam kita buat clarification lah, orang kata kan. Kita klarifikasi kan, kita explain. Tapi apa yang akak dan keluarga alami malam tadi, itu terus terang saya cakap tiada kaitan dengan saya dan apa yang saya lakukan. Akak faham kan maksud saya, kata Cik Bunga tu. Nasiblah anak pakcik ni faham, dia kata. Tak adalah, akak bukanlah nak kata kamu ke penyempel, tak, kata. Cuma akak tertanya-tanya kenapa kan. Entahlah kak, wallahualam, saya pun tak ada jawapan dia, kata Cik Bunga macam tu. Okey, Cik Bunga balik, baiklah seorang kan. Biar kita datang yang malam first pun balik seorang juga kan. Okey, kita balik, Cik Bunga pun balik. Tapi masa nak balik tu, Cik Bunga dah rasa macam pelik tau. Pelik sangat. Tahu sebab apa? Motor Cik Bunga je berat. Cik Bunga rasa motor Cik Bunga berat. Okey, rasa berat, Cik Bunga diam. Hati Cik Bunga cakap apa? Siapa kau? Siapa kau? Apa yang kau nak dan kenapa kau ikut aku? Cik Bunga dalam hati. Padahal ni getah ni takut juga ni. Takut pun masih lagi cakap macam tu kan. Tapi dalam hati lah tak ada. Orang kata macam kita tak akan dapat dengar jawapan secara lisan. Kau nak mengharapkan jawapan secara lisan, mau kau terkencing, terperak situ kau dengar kan. Cuma yang Cik Bunga dapat rasakan ialah macam ada satu hembusan nafas yang sangat kuat ke kasar ke, dia macam
Macam tu. Betul-betul dekat dengan Cik Bunga. Tapi sakit bau ni masih tak hilang tau. Dengung kat bau tu, rasa sakit dengung kat bau tu tak hilang. Okey, sampailah kat rumah, Cik Bunga mandi, bersihkan badan apa semua kan. Itu pun Cik Bunga ambil masa 20 ke 30 minit dekat luar rumah. Itu pun jauh daripada rumah sebenarnya, dalam 3-4 biji rumah lah. Cik Bunga stop, berhenti dulu, kita cas dulu, kita smoke dulu, sokok dulu kan, 2 jam petang sokok dulu kan. Lepas tu macam tu baru Cik Bunga masuk rumah. Cik Bunga mandi, bersihkan diri apa semua, and then Cik Bunga pun masuk tidur. Sebabnya besok Cik Bunga kerja petang, so memang Chan lah, aku nak tidur kuat-kuat, badan dah letih sangat ni, dah lah bau sakit kan. Lepas tu lepas urut orang, lepas tu entahlah macam-macam hal lah, orang kata kan. Tidur, dan dia muncul antara Cik Bunga sedar dan tak sedar. Orang kata kita di alam separuh sedar lah, kita nak tertidur kan. Seorang lelaki berpakaian Melayu lama seperti hulu balang kerajaan Melayu, dengan ketinggian yang lebih daripada manusia biasa, muncul di depan Cik Bunga dengan muka yang sangat bengis, seolah-olah sedang sangat marah dengan Cik Bunga. Okey, masa tu yang Cik Bunga ingat, Cik Bunga terus, kita baring, Cik Bunga tengah baring, terus duduk tau. Kita macam tak tahu kenapa macam terus automatik lah duduk. Tapi itu di alam separuh sedar ke alam mimpi Cik Bunga pun tak pasti. Antara dua tu lah. Selalunya Cik Bunga akan, kalau benda sini selalunya di alam separuh sedar ataupun alam mimpi Cik Bunga lah. Alhamdulillah, sorry, dia akan datang ke whatever lah. Kalau dalam alam nyata ni boleh kira berapa kali je lah. Macam nanti lah Cik Bunga cerita kan, tak best pula semua cerita sini kan. Okay, memang dia bercakap tenggang Cik Bunga sini. Dia bercakap tenggang. Cik Bunga tengok dia, mata dia merah, tahu tak merah? Merah biji saga. Merah tu. Cik Bunga tunduk. Memang Cik Bunga tunduk. Gila kau, ingat tak? Mau kita tak takut tengok benda macam tu. Dah ada tinggi kan, tinggi manusia, tinggi dalam 2 kali ganda tinggi daripada kita lah kan. Dia tinggi lah, dia tinggi. Lepas tu tiba dia macam, orang kata dia shrink, dia tiba dia mengecut, dia sama tinggi dengan kita masa tu. Okay, sambil tu dia tenung sambil jaga biji mata dia kat Cik Bunga. Muka orang ni marah sangat, muka bengis kan. Dia tunduk, lepas tu Cik Bunga bagi salam, kata-kata juga macam Assalamualaikum. Cik Bunga tu kan, siapa tu? Cik Bunga duduk, dia tak jawab salam Cik Bunga. Tahu dia cakap apa? Kau jangan ganggu aku tak pernah ganggu kau, katanya. Kau siapa nak mencampuri urusan aku? Sudahlah, kau tidak meminta izin aku, kau sakitkan aku, katanya. Cik Bunga macam, apa yang cucu dah salah buat yang sampai atuk marah sangat, kata Cik Bunga tu kan. Kita tiba macam, selalunya kalau Cik Bunga berdepan dengan benda macam ni, kalau di alam kalau sedar ke alam mimpi Cik Bunga akan agak berani tau. Berani sikit lah, sikit je kan, sikit je berani dia. Gila kau, tak ada nak berani sangat-sangat lah, gila. Cik Bunga tanyalah apa salah Cik Bunga, apa yang Cik Bunga dah buat silap kan. Aku tak suka kau urut dia, kau sakitkan aku, katanya. Cik Bunga macam, sakitkan di mana? Orang kata
cucu sakitkan atuk dekat sebelah mana, bahagian mana? Siapa atuk dengan pakcik tu kan? Aku yang jaga dia. Aku dah lama jaga dia. Kau siapa? Kenapa kau tak minta izin aku? Kau nampak aku kan masa kau datang? Kenapa kau tak minta izin aku? Kurang hajar kau kan? Katanya gitu Cik Bunga. Cik Bunga macam, memang Cik Bunga masa mula sampaikan, Cik Bunga kata macam tak selesa masa cadung tengok. Tapi Cik Bunga tak nampak, belum nampak bentuk dia tau masa tu. Cik Bunga hanya rasa dia punya kehadiran, dia punya energi, aura dia. Tapi Cik Bunga tak nampak secara detail masa tu mula sampai. Sebab Cik Bunga tak nak fokus pada benda-benda tu. Sebab Cik Bunga ingat benda-benda luar kan. Rupanya benda tu adalah pendamping pakcik tu. Dan memang pakcik tu ada turun-temurun lah kan. Apa ni, dan tak pastilah Cik Bunga makhluk tu sebenarnya bunian ke HR ke. Okay, nanti Cik Bunga tulislah kat bawah HR tu for what. Okay, Cik Bunga tak berani nak sebut nama penuh dia sebab dia pun macam pantal peluk Mumia Melayu tu lah juga. Kita tak boleh sebut nama penuh dia sebab ibarat macam kita menyeru dan memanggil dia kan. Macam itulah cerita dia. Wallahualam. Memang marah sangat dia sebabnya Cik Bunga tak minta izin dekat dia katanya. Padahal Cik Bunga nampak dia jaga orang tu. Okey, Cik Bunga pun minta maaf tu. Cucu tak perasan masa tu. Kalau cucu ada buat salah, cucu minta maaf, kata Cik Bunga kan. Lepas tu dia macam dia marah-marah lah. Dia macam orang kata maki hamun lah. Bukan macam tu lah kan. Dalam bahasa yang tak Cik Bunga faham. Okey lah, bahasa kuno, bahasa Jawa kuno ke apa ke, wallahualam, aku pun tak tahu kan. So Cik Bunga masa tu dah menggetar lah kepala lutut. Dan Cik Bunga dapat merasakan kehadiran bonda kemuja kat belakang Cik Bunga. Itu yang buatkan benda tu, yang pakcik tu punya lagi marah. Sudahlah kau tak minta izin aku, katanya. Tiba-tiba tempik. Cik Bunga tahu kat belakang Cik Bunga ada bonda kemuja. Bila apa-apa je macam ni, kalau setiap kali apa je yang kau Cik Bunga kena ke, sampailah sekarang, bonda kemuja akan datang. Walaupun Cik Bunga tak panggil, dia akan datang. Macam kisah yang ni lah pakcik ni, penamping pakcik ni kan. Peliharaan ke wallahualam lah, tak tahulah aku kan. Yang tu nak marah aku gitu kan. First time pula tu kena kan. Dia bonda kemuja kat belakang. Benda tu yang pakcik punya, yang orang kata macam Pul Balang lama, pendekar tu semua tu. Lepas tu dia cakap sebab dah lah Cik Bunga tak minta izin katanya. Lepas dah tak minta izin, Cik Bunga membawa pula makhluk lain ke rumah tu. Maksud dia bonda kemuja lah. Padahal Cik Bunga kalau menurut tak pernah menggunakan, memanggil benda-benda ni apa. Tidak, sebab Cik Bunga tak pernah ada buat apa-apa perjanjian dia. Tak ada pernah orang kata aku nak gunakan kau untuk aku nak menurut orang, aku nak kau tolong aku. Tak ada. Cik Bunga tak pernah. Itu Cik Bunga pun tak tahulah kenapa. Tapi memang banyak orang yang pernah ngobrol dengan Cik Bunga. Ada setengah dia orang cakap yang tangan sentuhan tangan Cik Bunga ni, bila Cik Bunga pegang urut tu, sentiasa macam ada masa-masa berubah tu. Kecap macam tangan orang, tangan orang muda, kecap macam tangan orang tua katanya kan. Wallahualam tu Cik Bunga tak tahulah. Dan sampai sekarang Cik Bunga pun masih tak dapat jawapan tu lagi. Kalau betul lah bonda kemuja ke apa yang bantu tu wallahualam lah. Cik Bunga tak pernah meminta dan tak pernah orang kata bersekutu dengan mereka. Okey, hanya orang kata just kita menghormati sesama makhluk kat dunia ni. Dia nak berkawan, okey, asalkan orang kata as long as benda tu tidak mendatangkan masalah kepada diri Cik Bunga dan juga keluarga lah. Memang marah sangat lah.
memang malah sangat apa ni, pakcik itu punya kawan lah. Okey, malah sangat. Tambah pula dia kata Cik Bunga bawa apa, makhluk yang macam tu katanya kan. Yelah, kalau korang pernah tengok video first Cik Bunga dalam Seram Mistik ni, mesti korang tahu, mesti korang dah tahu yang benda kemboja ni sebenarnya ialah Cik Pong kan. Kalau orang kata sebenarnya dalam hierarki makhluk-makhluk ni, sebenarnya Cik Pong ni antara hierarki bawah, level bawah antara makhluk-makhluk lain. Orang kata makhluk yang inilah, dia macam ada level kasta-kasta dia lah, apa semua kan. Dia pun macam tu lah. Mungkin yang pakcik ni punya mungkin atasan ke kan, wallahu alam, kita tak tahu alam mereka, bukannya alam kita tidak tahu. Okey, tu bila tiba dia macam kejap dia tinggi, kejap dia rendah, kejap dia tinggi, kejap dia rendah dah benda tu. Sampai tahap yang Cik Bunga ingat, Cik Bunga macam terdengar benda kemboja berbisik, dia bukan lawanku, dia bukan tarafku, aku tidak mampu berdepan dengannya, kata benda kemboja ni tu. Itu macam macam tu lah apa yang Cik Bunga terdengar, macam dia bisik kata dengan Cik Bunga kan. Lepas tu dia hilang tau. Benda kemboja tak ada, dia macam hilang. Orang kata yang kat depan tu energi lebih besar, lebih kuat, dan memang bukan lawan dia lah kan, orang kata kan. So dia pun macam tak nak apa-apa masalah, dia pun hilang, belah, cabut kan. Biasalah manusia pun situ juga. Kalau kau dah kalah bilangan tenaga, kalah tenaga ke apa-apa je lah, kau bergaduh tu kau pun lari kan. Situlah juga kan. Okey, bukan bertekak lah, dia macam mana Cik Bunga cakap, masa dia tinggi rendah tu, Cik Bunga kan paling belakang nak tengok benda kemboja. Bila Cik Bunga pusing ke depan, dia dah betul-betul kat depan muka Cik Bunga. Aku kena lempang, ini pengajaran untuk kau katanya. Lain kali minta izin dulu kalau kau dah tahu ada orang yang menjaga gitu. Lempangnya aku, ya Allah. Time tu Cik Bunga tak cakap apa. Bila kena lempang itu, Cik Bunga tersedar pada tidur. Lengan bawah ni hilang, automatik hilang. Time tu Cik Bunga tersedar nak azan subuh. Okey, Cik Bunga nak azan subuh, tersedar muka ni, korang tu tak rasa ni kalau bila kena lempang macam mana sakit dia tu. Terasa memang macam pedih sangat, sakit sangat. Yelah kita baru kena lempang, dan kita kena lempang dalam keadaan kita sedar. Kalau kena lempang dalam keadaan kita tak sedar, taklah sakit sangat. Cuba kalau kita sedar, kita tengok orang yang melempang kita tu, kita bertatap mata orang yang melempang itu kan kita dalam keadaan sedar. Of course kita rasa sakit dia lagi 2 kali ganda lah daripada kita tak sedar orang lempang kita kan. So memang sakit sangat lah. Yelah sakit kena lempang kan. Okay, cuma itu, ya Allah, aku ingat rasa macam mimpi kata Cik Bunga. Kenapa sakit ni terasa kan. Istighfar dah hati banyak-banyak. Cik Bunga baca kursi, baca. Lepas tu Cik Bunga terperasan dekat penjuru bilik. Orang kata dalam 5 ke 10 minit sebelum azan subuh lah kata kan. Sebab dekat juga dengan surau, dekat rumah sewa Cik Bunga dekat situ, dekat dengan kawasan surau. Memang dengar lah kalau azan kan. Nampak macam satu bentuk bayang-bayang hitam lah, macam satu bentuk figure, sosok macam seorang lelaki tinggi. Lepas tu dia hilang macam tu, right, vanish, lesak, lebuh, macam tu dia hilang. Okay, ya Allah, apa tu kan. Time tu terus temperature badan naik, panasan. Cik Bunga demam, kena lempang tu. Cik Bunga kena lempang tu pipi kiri. Cik Bunga kena lempang pipi kiri, sakit bawah belah kanan ni hilang.
terlempang muka aku. Cik Bunga tu demam. Bunga demam. Terus Cik Bunga dia tak rasa demam, cuma rasa panas kan. Cik Bunga bangun, Cik Bunga mandi, lepas tu makan Panadol apa semua, takut demam kan. Sebab hari tu kerja kan. Cik Bunga shift petang. Tidur, Cik Bunga sampai tidur balik. Lepas tu sampailah tengah hari Cik Bunga tu bangun, memang Cik Bunga dah, orang kata badan ni suam sejuk. Orang kata memang demam. Memang demam masa tu. Tak boleh nak buat apa. So Cik Bunga pun WhatsApp lah manager Cik Bunga, kata Cik Bunga minta MC, Cik Bunga demam. Lepas tu Cik Bunga bagi tahu dekat yang kawan Cik Bunga yang department manager juga tu, akak tu, "Kak, minta lah, ibu demam teruk ni. Nantilah ibu cerita kenapa ibu demam. Cuma boleh tak nanti akak cakap dengan pakcik tu, tak cakap dengan pakcik tu, dengan makcik tu pun lah," katanya. Cukuplah 2 hari, sampai 2 hari je lah. Tak berani dah nak sambung. Tak banyak nak sambung. Kenapa? Nantilah kalau ibu dah sihat, ibu cerita dengan akak kan. Memang demam tu ni, tak boleh nak bangun, tak boleh nak bergerak langsung. Cik Bunga tu kan. Memang time tu Cik Bunga tak boleh nak bergerak langsung. Memang tak larat. Sangat tak larat. Badan ni tak bermain. Ya Allah, kenapa pula bahu aku belakang sakit, ya Allah. Aduh, kenapa? Dia berlenguh. Rasa macam berat tiba belakang, ya Allah. Janganlah kacau aku. Tiba-tiba Lepas tu akak pun balas, "Okay lah ibu." Lepas tu 2 hari lah. Cik Bunga 2 hari Cik Bunga demam. Tak boleh nak buat apa. Makan pun tak selera. Betul-betul Cik Bunga minum pun air soya. Itu je yang Cik Bunga lalu minum. Air kosong muntah. Itu pun air soya tu pun Cik Bunga muntah juga tu. Itu panas malam, tak selesa tidur, rasa macam orang parti, orang tengok apa kan. Cik Bunga tahu yang itulah yang pakcik tu punya tu datang kan. Sama pula Cik Bunga fikir yang Cik Bunga dalam keadaan yang lemah macam tu, risau juga. Tapi nasib baik dia tak ada buat apa. Dan bonda kemuja pun ada sama masa tu. Dia sentiasa ada di sisi Cik Bunga lah, macam jagalah daripada mungkin yang lain-lain lah. Bila yang pakcik tu punya datang, macam dia macam dia suka lah bila Cik Bunga dah tak nak urut pakcik tu kan. Macam duduk ngangguk dia hilang. Berundur jugalah bonda Kemboja sebenarnya masa bila yang pakcik punya tu datang. Pakcik tu punya tu datang, dia berundur lah juga. Yelah, bukan dia punya lawan dia lah, level dia kan. So Cik Bunga hati, "Aku dah tak kacau kau jangan kacau aku. Aku dah sakit, kau buat macam ni. Kau buat aku sampai sakit macam ni. Apa lagi kau nak?" kata Cik Bunga kan. Dia angguk-angguk, dia senyum, dia hilang. Apa? Lelaki yang macam hulu balang tu hilang. Okey, Cik Bunga pun dah kata demam dah kebah, dah okey lah sikit. Dah apa? Orang kata dah okey lah kan. Cik Bunga pun masuk. Cik Bunga pun time tu tak tahu lagi. Tak tahu yang kalau kita urut orang yang ada benda-benda macam ni boleh bagi efek kita. Cik Bunga pun tak tahu macam tu. Sebenarnya tak pernah mengalami kan. Itu first time tau. Ini first time Cik Bunga kena. Masa bila Cik Bunga urut orang jadi gangguan macam ni, sampai kena lempang tau. Terus Cik Bunga cakap, ini ada juga salah satu benda yang menyebabkan Cik Bunga sebenarnya trauma nak mengurut orang. Cik Bunga tak nak kena sini lagi, tak nak kena lempang lagi kan. Kau ingat tak sakit kena lempang dengan setan, kena lempang dengan jin, dengan hantu. Kau tak sakit, memang kau kena lempang tu dalam dunia mimpi kau ke, dunia alam separuh sedar kau ke, apa whatsoever lah. Tapi bila kau tersedar, kau terbangun di alam nyata, kau rasa tau sakit dia tau. Kau terasa sakit dia. Itu kenapa dan mengapa Cik Bunga macam trauma lah, berat sangat kan kau nak urut orang ni. Terus tu Cik Bunga cakap, so macam itulah kisah dia yang Cik Bunga nak kongsikan
mengenai gangguan Cik Bunga alami masa mengurut. Sebenarnya ada lagi cerita dia, tapi korang kena tunggulah. Cik Bunga akan ceritakan dalam part 2. Kali ni don't worry, part 2 dia ada. Don't worry, Cik Bunga akan ceritakan. Yang orang kata yang ini yang paling meninggal cerita yang akan Cik Bunga ceritakan yang part 2 ni nanti, inilah kisah mengurut yang gangguan yang Cik Bunga alami masa mengurut orang yang paling meninggalkan kesan dan orang kata apa, rasa trauma tu semakin up lah, semakin teruk lah orang kata kan. Kerana ia hampir meragut nyawa Cik Bunga. Okay, so kalau korang nak tahu ceritanya, korang kenalah tunggu video gangguan mengurut part 2. Alright, terima kasih kepada yang dah menonton. Cik Bunga harap korang sukalah dengan video Cik Bunga kali ni, yang mungkin pada korang tak serang, biasa-biasa je. Alah, cerita dia, alah, tak betul tak tidak. Terpulang kepada anda untuk mempercayainya ataupun tidak, kerana ini hanyalah pengalaman pribadi Cik Bunga dan apa yang Cik Bunga alami dan Cik Bunga kongsikan kepada anda. Kepada anda yang mempercayainya, terima kasih. Dan kalau yang tak percaya pun, terima kasih juga Cik Bunga nak ucapkan. Tapi dek, dunia ni berputar. Hidup ibarat roda. Kau belum kena, kau bolehlah cakap macam tu. Kau dah kena nanti, aku tepuk tangan gitu. Alright, terima kasih kepada yang dah menonton. Dan jangan lupa untuk menantikan part 2 gangguan mengurut ni. Bye semua. Alright guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share and comment serta subscribe. Dan jangan lupa untuk mengikuti media sosial yang tertera di bawah. Alright, goodbye.